A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita buka majlis dengan kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini. Semua boleh dengar suara saya dengan jelas? Alhamdulillah, boleh dengar coach. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan sesi kuliah mingguan kita lagi. Di mana malam ini kuliah bertajuk Tadabbur Ayat-Ayat Ruqyah, minggu yang ketiga, siri yang ketiga, yang akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar. InsyaAllah sesi kedua nanti soal jawab, saya akan bantu menjawab soalan-soalan dan juga dijawab oleh Ustaz Sinar. Okey, yang mana yang ada soalan boleh juga bersiap sedia dengan soalan, boleh bertanya secara langsung soalan ataupun menaik soalan. Okey, tanpa saya membuang masa dengan lebih lanjut, lebih lama, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk meneruskan sesi kuliah. Terima kasih coach. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada majlis ilmu pada malam ini. Majlis ilmu belajar sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam juga adalah rezeki. Kita bekerja dapat duit juga adalah rezeki. Menuntut ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan agama Islam, seperti ruqyah syariah ini ada kaitan dengan agama Islam. Yang kita juga mendapat rezeki dan kita perlu bersyukur kepada Allah kerana mentakdirkan kita dapat berkumpul menghadiri majlis ilmu ini. Dan terima kasih kepada semua hadirin yang hadir sekalian pada malam ini. Alhamdulillah. Kali ini kita akan sambung lagi kuliah kita berkenaan dengan tadabbur ayat-ayat Al-Quran, tadabbur ayat-ayat ruqyah, khususnya ayat-ayat ruqyah, supaya memberi lebih keyakinan kepada para peserta yang hadir, sama ada pesakit, keluarga pesakit, orang yang berminat dengan ruqyah, untuk lebih yakin meruqyah dan tahu apa ayat-ayat asas yang boleh dibaca untuk meruqyah dan faham apabila membaca ayat-ayat ruqyah itu kita faham maksud secara umum ayat yang kita baca itu. Dengan ini saya akan buka slide. Adakah para peserta boleh nampak slide dan dengar suara saya dengan jelas? Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Grup Telegram Rawatan Islam mempersembahkan kuliah online pada malam ini bertajuk Tadabbur Ayat-Ayat Ruqyah, siri yang ketiga. Bagian pendahuluan saya tidak lagi akan sampaikan sebab kita sampaikan pada sesi yang pertama. Boleh ulang kaji dengan menonton kuliah online melalui YouTube channel Coach Kamarun.
Dan ayat-ayat ruqyah yang kita tadabbur adalah 20 kelompok ayat seperti yang tertera di dalam skrin tuan-tuan, puan-puan sekalian yang ada tertera pada slide. Dan sebelum ini kita telah tadabbur surah Al-Fatihah secara ringkas. Sebenarnya surah Al-Fatihah sahaja kalau kita ingin kupas lebih mendalam sangat panjang. Dan ada kuliah khusus tentang berkenaan dengan tadabbur surah Al-Fatihah ini yang direkam oleh Coach Kamarul, boleh dilihat nanti oleh para peserta. Penting untuk tadabbur surah Al-Fatihah ini. Sebab surah Fatihah inilah dikatakan ibu atau pembukaan kepada surah-surah dalam Al-Quran, dan ia juga adalah surah utama dalam meruqyah. Terusnya, saya akan cepat sahaja untuk surah-surah ini sebab sudah diuraikan pada kuliah-kuliah yang lalu. Kita akan bermula pada ayat yang kita belum sampaikan kuliah selepas ini. Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 pun sudah kita tadabbur, sudah kita uraikan pada kuliah yang lalu. Seterusnya, surah Al-Baqarah ayat 1-2 berkenaan dengan ayat berkenaan dengan sihir, berkenaan kerajaan Nabi Sulaiman, Harut dan Marut, telah pun kita juga tadabbur pada kuliah yang lalu. Seterusnya, surah Al-Baqarah ayat 163 dan 164 kita telah tadabbur masa yang lalu, kuliah yang lalu. Dan ini adalah ayat kursi, ayat 255 surah Al-Baqarah, dan ditambah dengan dua ayat selepasnya, 256 dan 257 yang kita telah tadabbur pada kuliah yang lalu. Dan seterusnya, surah Al-Baqarah ayat 285 hingga 286, ayat amanah rasuluh, kita telah tadabbur pada kuliah yang lalu. Sekiranya para peminat ruqyah yang baru menceburi dalam dunia ruqyah ini, kalau ayat ruqyah itu dianggap terlalu panjang untuk diamalkan buat terus, mungkin boleh dimulakan dengan amalkan ayat yang tadi, surah Al-Fatihah, sehingga ayat 285 hingga 286 surah Al-Baqarah ditambah dengan 3 surah terakhir dalam Al-Quran, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang surah sebelum ini, dia cantik, dia adalah pemulaan surah Al-Baqarah, dan kita ambil di tengah surah Al-Baqarah, tidak pun tengah-tengah betul, tetapi di antara tengah-tengah, yaitu ayat kursi, dan kita baca penghujung akhir ayat surah Al-Baqarah, yaitu ayat 85 hingga 86. Jadi kalau kita tidak dapat baca pun surah Al-Baqarah sepenuhnya, kita boleh baca surah-surah ini, ayat-ayat ini, ditutup, ditambah dengan akhir surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Seterusnya, surah Ali Imran, ayat 18 dan 19, kita pun sudah tadabbur ayat ini. Cuma saya ingin
membuat pembetulan. Pada kuliah yang lalu, saya ada uraikan berkenaan nama surah ini, Ali Imran, yang bermaksud keluarga Imran. Ada kesilapan yang saya buat, saya katakan ini adalah susul galur Nabi Muhammad. Keluarga Imran sebenarnya, saya perbetulkan, keluarga Imran bukanlah susul galur Nabi Muhammad. Keluarga Imran ini adalah susul galur Nabi Isa alaihissalam. Imran ini adalah bapa kepada Maryam. Maryam adalah ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi surah Ali Imran ini adalah bernama keluarga Imran adalah bersempena keluarga susul galur Nabi Isa alaihissalam, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembetulan saya buat. Sebab sebelum ini saya katakan ini ada susul galur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ia adalah susul galur Nabi Isa alaihissalam. Imran ini bapa kepada Maryam dan Maryam ini adalah ibu kepada Nabi Isa. Oke, seterusnya ini surah Al-A'raf ayat 54 hingga 56 telah kita bincangkan, dan ayat ini dengan dua lagi kelompok ayat maaf, yang tadi itu surah Al-A'raf yang saya katakan ini ada tiga kelompok ayat nih yang dinamakan surah pembatal sihir adalah bermula dengan surah Al-A'raf ayat 117 dan 122. Bukan ayat yang tadi, yang ini. Dan ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua, surah Yunus ayat 81 hingga 82. Dan surah Thaha ayat 69. Tiga kelompok ayat ini dinamakan juga ayat pembatal sihir, ibtalus sihir. Dan kita telah tadabbur pada kuliah yang lalu. Dan kita berhenti pada surah ayat pembatal sihir pada kuliah yang lalu, bermakna kita akan bermula tadabbur pada malam ini, sesi ini, siri ini, surah Al-Mu'minun ayat 115 dan 118. Orang selalu sebut ni ayat afahasibtum. Kita lihat maknanya. Ada 4 ayat dalam surah Al-Mu'minun ini yang biasa dibaca sebagai ayat ruqyah. Untuk tadabbur surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118, tema ayat adalah berkenaan kekuasaan Allah dan amaran kepada kaum kafir. Intipati dan pengajaran ayat pula ialah Allah menegaskan orang kafir tidak beruntung. Dan dalam ayat tersebut juga Allah galakkan kita umat Islam, orang yang beriman selalu berdoa kepada Allah. Sebelum saya teruskan, sepatutnya saya sediakan satu kitab terjemahan Al-Quran bersama saya. Saya tutup sekejap slide saya ini, saya ambil dulu sebuah kitab terjemahan Al-Quran sebab ada yang saya perlu rujuk untuk saya uraikan surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118. Wah, boleh tunggu sekejap.
Kita lihat kepada terjemahan ayat ini. Ayat ini Allah mengatakan pada ayat 115, berbentuk soalan, tapi bukan Allah bertanya kepada kita untuk kita jawab, tapi untuk kita renungkan. Sebab Allah tahu jawabannya. Allah bertanya kepada kita, umat manusia dan juga jin, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah peringatkan kita, Allah ciptakan makhluk termasuk manusia dan jin bukan main-main. Bukan seperti manusia mencipta PlayStation untuk bermain. Allah tidak pikir-pikir apa nak buat oh, bagus saya cipta manusia, cipta jin, lepas tu kita jadi alat mainan Allah. Tidak. Di ayat lain, di surah lain, Allah mengatakan ia jadikan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah. Dan beribadah yang dimaksudkan itu bukan sekadar sembahyang, tetapi beribadah itu maksud juga memperhambakan diri kepada Allah. Ingat semula surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami memperhambakan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Allah menjadikan makhluk terutama jin dan manusia bukan main-main, tetapi untuk beribadah dan memperhambakan diri kepada Allah. Memperhambakan diri ini bermaksud kita kena ikut perintah Allah dan kita jangan buat larangan Allah. Itu maksudnya memperhambakan diri. Jika Allah larang melakukan syirik, maka janganlah lakukan syirik. Jika Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menggunakan azimat, maka janganlah kita menggunakan azimat. Dan kalau kita perhatikan, untuk memahami ayat-ayat Al-Quran ini, kita tidak boleh baca satu ayat dan kita coba faham ayat itu sahaja. Ayat Al-Quran ini berkait-kait. Jadi kita baca, kita mesti juga baca ayat-ayat lain. Dan ayat 115 ini, kita perlu juga kaitkan dengan surah Al-Fatihah. Kita tidak dicipta secara main-main, kita dicipta untuk memperhambakan diri kepada Allah. Dan apakah yang dimaksudkan memperhambakan diri kepada Allah dan jalan yang lurus ada pula di ayat-ayat yang lain. Jadi untuk mentadabbur ayat-ayat Al-Quran ini, kita perlu baca ayat-ayat lain. Sebaiknya kita baca keseluruhan ayat Al-Quran. Daripada surah yang pertama, surah Al-Fatihah, sehinggalah surah yang ke-114. Surah yang terakhir. Dan bukan sahaja baca Al-Quran dalam huruf Arabnya, itu memang digalakkan. Itu adalah sunnah. Tetapi kita tambah lagi dengan kita baca terjemahan ayat Al-Quran dari mula hingga akhir untuk tadabbur. Supaya lagi mantap pemahaman kita. Dan seterusnya, ayat seterusnya Allah memberitahu Ia Maha Tinggi, ialah Raja yang sebenar-benarnya, Raja segala Raja. Dan Allah menegaskan lagi, tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah. Dan Allah memberi amaran, barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungan itu di sisi Allah. Dan maksudnya Allah akan balas nanti. Dan apa balasan Allah kena baca di ayat-ayat lain. Di penghujung 117 itu, ayat 117, Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada beruntung. Yang kita kena faham, kalau orang yang tidak biasa belajar agama, dia mungkin boleh silap faham baca ayat-ayat Quran walaupun yang jelas. Macam ini
dikatakan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, bukan bermakna ada Tuhan lain di samping Allah. Jadi cuma Allah minta perintahkan sembah dia. Bukan begitu maksudnya. Yang tahu agama dia paham. Maksudnya jika kiranya ada orang menyembah Tuhan palsu yang lain. Sedangkan Tuhan yang sebenar adalah Allah. Tuhan yang hak adalah Allah. Ya, siapa yang menyembah Tuhan-Tuhan lain yang palsu, maka bersedialah Allah akan membalasnya. Tidak dunia, maka akan di akhirat nanti Allah akan balas. Maksudnya Tuhan-Tuhan palsu. Ingat kita ada tadabur ayat kursi dan 2 ayat selepasnya. Di situ ada perkataan taghut. Taghut ini pun adalah yang dikatakan Tuhan palsu. Ada orang menganggap iblis sebagai Tuhan. Ada orang menganggap setan sebagai Tuhan. Ada orang menganggap uang ringgit sebagai Tuhan. Ada orang menganggap ilmu sihir sebagai Tuhan. Dia terlalu mengagungkan ilmu sihir. Sehingga kan seolah-olah ilmu sihir itu sebagai Tuhan. Ada terlalu mengagungkan uang ringgit. Bagi dia uang ringgit lah yang beri dia kesejahteraan hidup. Dia seolah-olah menganggap uang ringgit itu Tuhan. Dan ada orang coba merawat dengan cara yang salah. Memasukkan jin ke dalam tubuh badan. Dan berdialog dengan jin terlalu panjang. Seolah-olah jin itu yang menyembuhkan. Itu pun telah menganggap jin itu sebagai Tuhan. Sedangkan dia taghut. Yang Tuhan sebenar, yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi kita kena ingat ini. Banyak pesanan-pesanan, nasihat-nasihat Allah dalam Al-Quran, tapi kita tidak renungkan, kita tidak tadabur, sampai kita cepat tersesat jalan. Allah telah berikan kita jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kita ambil juga jalan bengkang-bengkok. Allah berikan kita ilmu ruqyah syariah. Rawatan yang lurus, mengikut syariat. Boleh rawat orang kena gangguan jin, boleh rawat orang kena sihir, atau kena penyakit fizikal kah. Doktor sudah tidak sanggup mengubati sakit kanser. Ada orang masih boleh sembuh dengan rawatan ruqyah syariah. Tapi kita pergi cari juga rawatan lain. Kita pergi cari juga rawatan tenaga dalam. Kita pergi cari juga rawatan yang dari agama Buddha seperti Reiki. Kita pergi cari juga rawatan baca sikit ayat Quran, selawat Nabi, tapi bawa jin masuk ke dalam tubuh manusia. Seolah-olah jin itu yang merawat dan menyembuhkan. Sedangkan yang menyembuhkan adalah Allah. Allah telah bagi banyak peringatan, tapi karena kita tidak tadabur ayat-ayat Al-Quran, kita tidak sadar, kita terlalai. Setelah Allah tunjukkan jalan yang lurus, dan kita selalu ulang-ulang dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tapi realitinya kita tidak ikut jalan yang lurus. Kita ikut jalan bengkang-bengkok. Ajaran-ajaran agama lain, ajaran yang bukan Islam, ajaran Barat yang kita suka belajar dan campur adukkan dalam agama kita. Sedangkan agama kita ini sudah cukup sempurna. Agama yang membawa kebahagiaan dunia akhirat, akan membawa kita masuk ke surga. Mungkin kita susah, kita miskin, kita sakit di dunia, tapi di akhirat kita akan jadi orang yang bahagia masuk surga. Tukang sihir masuk neraka, jin-jin zalim masuk neraka. Jadi kita kena ingat selalulah tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Untuk permulaan biasa-biasakanlah selalu ulang baca ayat-ayat ruqyah dalam bahasa Arab, tapi baca juga terjemahan dan tadabbur. Baca kitab-kitab tafsir untuk memahami ayat Al-Quran. Pertama surah-surah ayat-ayat ruqyah. Dan di dalam 117 yang menarik nih, penghujungnya dikatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung.
Beruntung di sini bukan bermaksudnya berniaga, tidak untung berniaga, rugi. Beruntung ini, tidak beruntung nih maksudnya tidak successful, unsuccessful. Kalau mereka nampak beruntung di dunia ini, tapi di akhir kelak mereka langsung tidak beruntung masuk neraka. Dan cantiknya surah Al-Mu'minun ini, kalau kita baca dari mula, coba lihat ayat pertama. Nah, itu saya bawa Al-Quran nih. Kalau baik ayat 117 itu ujungnya cakap sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung. Jadi bagaimana pula orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang beriman, apa pula kedudukan mereka? Allah ada terangkan di awal surah ini lagi pada ayat pertama. Oke, saya buka, saya baca. Ini surah ke-23. Surah ayat 117 ini Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung. Bagaimana pula orang beriman? Allah beritahu dalam ayat pertama surah Al-Mu'minun. Apa kedudukan orang-orang beriman? Allah katakan, nanti boleh cek yang lain, nanti boleh cek di kitab terjemahan Al-Quran. Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Ayat pertama surah Al-Mu'minun. Surah ini menceritakan tentang orang Islam yang beriman dan juga orang kafir dan apa yang berlaku kepada orang kafir. Dan dalam ayat pertama surah Al-Mu'minun, ayat Allah mengatakan, sesungguhnya berjayalah orang-orang beriman. Orang Islam yang beriman akan berjaya. Tapi kena ingat, Islam yang beriman. Kalau Islam tapi masih mengamalkan azimat, masih mengamalkan sihir, masih pasang susuk, belum tentu ia berjaya. Tapi jika orang Islam yang beriman, insya Allah akan berjaya. Allah telah beritahu dalam ayat pertama surah Al-Mu'minun. Dan orang kafir pula, Allah tegaskan dalam ayat 117, orang kafir tidak akan berjaya, tidak akan beruntung. Dan pada ayat yang terakhir, 118, Allah ajar kita orang Islam yang beriman untuk berdoa. Dan katakanlah, ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat. Dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Dan kalau kita ingatkan semula, tadabbur kita berkenan ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat 285 hingga 286, di situ juga Allah mengajar kita untuk berdoa dan intipati doanya juga adalah memohon ampun dan memohon rahmat. Jadi kena ingat, kata kuncinya, antara doa yang penting, kalau kita ingin bahas satu doa yang umum, kalau tidak khusus, maka jangan lupa doanya memohon ampun dan memohon rahmat. Ingin sembuh, mohon ampun dan mohon rahmat juga. Sebab mungkin kita sakit karena kita ada buat dosa. Kita pernah derhaka kepada ibu bapa. Kita pernah berkata kasar kepada ibu kita. Ibu kita hati teguris. Kita tidak sedar. Jadi kita memohon kepada Allah. Mungkin dengan kita memohon ampun kepada Allah, Allah akan bagi petunjuk hidayah kepada kita untuk kita sedar bahwa punca kita sakit, kita teringat pula kita ada derhaka kepada ibu kita. Dan lepas itu kita pun memohon ampun kepada ibu kita. Dan juga Allah juga ajar kita untuk memohon rahmat. Setelah kita mohon ampun, Allah ampunkan kita, kita mohon rahmat. Bebas dari sakit itu adalah rahmat Allah. Rezeki sempit, lepas itu jadi luas adalah rahmat Allah. Lumpuh dulu, sekarang boleh berjalan, rahmat Allah. Dulu kena depression, dan lepas itu sembuh. Itu adalah rahmat Allah. Kita tidak memohon kesembuhan dari lumpuh secara khusus. Kita tidak memohon kesembuhan daripada gangguan jin secara khusus. Tapi bila kita memohon rahmat Allah, dan Allah beri kita rahmat, insya Allah kita akan sembuh. Bukan sekadar sembuh, mungkin rezeki kita akan bertambah.
Jadi Allah sendiri ajar kepada kita dan Allah ulang-ulang. Dalam surah Al-Baqarah ada ayat Allah sebut, dalam surah Al-Mu'minun ada sebut. Antara doa yang penting adalah memohon ampun kepada Allah dan memohon rahmat kepada Allah. Ingat, memohon kepada Allah. Jangan memohon kepada setan. Jangan memohon perlindungan pada azimat. Azimat tidak boleh membantu kita, melindungi kita. Setan yang kita bawa masuk secara mediumisasi ke dalam badan manusia, dia tidak boleh menolong manusia. Dia tidak boleh menyembuhkan manusia. Yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi buat apa belajar ilmu panggil setan, panggil jin? Boleh tutup? Okey. Mic. Jadi kita kena ingat itu. Ini cara kita tadabbur. Tengok surah Al-Mu'minun ayat 115-118. Apabila kita renungkan, sangat banyak mendalam maknanya dan sangat banyak pengajaran ibrah yang kita boleh dapat. Ini baru surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118. Okey, saya ringkaskan saja, kita pergi seterusnya. Jadi fadilat ayat ini untuk meruqyah. Ayat ini memang terkenal dibaca dalam ruqyah. Ia boleh dibaca untuk pelbagai niat. Ulama-ulama zaman dulu selalu baca ayat ini, sehinggalah ulama zaman sekarang baca ayat ini untuk merawat pesakit kerasukan. Malah ulama-ulama di zaman dahulu juga membaca ayat ini untuk menyedarkan pesakit yang pengsan. Antara ulama yang selalu baca ayat ini adalah Imam Ibn Taymiyah. Dan diceritakan sendiri oleh anak muridnya Imam Ibnul Qayyim. Bahawa Ibn Taymiyah selalu baca ayat 115 ke 118 ini untuk merawat pesakit yang kerasukan dan juga orang yang pengsan. Dan banyak lagi fadilatnya bergantung dengan niat kita. Kita baca niat memohon kesembuhan, memohon rahmat dari Allah, insya Allah kita boleh mendapat kesembuhan, mendapat rahmat dan berbagai lagi manfaat kita boleh dapat. Oke, seterusnya surah As-Saffat ayat 1 hingga 10. Tema ayat ini adalah berkenaan dengan keesaan dan kekuasaan Allah. Intipati dan pengejaran ayat ini, zaman dahulu ada setan yang suka mencuri-curi berita dari langit. Berita dari langit itu tentang takdir sesuatu sebelum sampai ke bumi, mereka setan-setan ini yang pandai terbang pergi ke langit coba mencuri-curi berita itu. Dan inilah yang antara berita yang mereka sampaikan kepada dukun, tukang ramal. Itulah ada masanya dukun, tukang ramal ini, a'raf ni, kahin ini, apa yang mereka kata, kedengaran seperti betul. Sebab informasi diberikan oleh setan. Tapi Allah telah beritahu di dalam ayat ini, kiranya setan-setan cuba mencuri berita langit, mereka akan dilempar oleh malaikat dengan meteoroid, tahi bintang, dengan api yang menyala. Mereka akan dilempar. Jadi mereka kalau dapat curi pun sedikit saja berita. Mereka akan dapat satu berita yang betul, mereka akan sampaikan kepada dukun, lepas tu cerita itu akan ditambah dengan 100 cerita kebohongan. Satu saya betul, 100 cerita yang ditepuk tambah adalah bohong. Satu cerita betul iaitu orang yang jumpa bomoh itu akan sakit, memang sudah sakit, kena gangguan jin, sebenarnya mungkin jin saka atau jin nasik. Lepas tu ditambah 100 cerita oleh bomoh itu mengatakan si pesaka itu disakit akibat sihir
bukan gangguan jin biasa. Sebenarnya dia gangguan jin biasa, jin asyik, tapi ditokok tambah cerita itu dengan berbagai lagi bahwa pesakit kononnya kena sihir oleh saudara sendiri, oleh rekan kerja sendiri. Itulah dibaluti cerita itu, satu cerita betul tapi dibaluti dengan 100 cerita-cerita palsu. Dan pesakit dan keluarga pesakit suka dengar cerita-cerita begini sebab cerita ini disampaikan oleh dukun yang pandai bercerita. Dia boleh sensasikan cerita. Dia kata saya nampak memang ada yang tidak puas hati nih, ada keluarga yang marah nih, yang dengki, ada rekan sekerja yang dengki baru naik pangkat. Sebenarnya tidak wujud pun perkara itu, hanya ditokok tambah. Yang betul mungkin satu saya cerita, memang sakit itu kena sakit gangguan jin, atau mungkin lagi langsung palsu. Sebenarnya pesakit kena sakit ain. Jadi kalau jumpa perawat yang suka meramal nih, tinggalkanlah iya, sebab lebih banyak kepalsuan, pembohongan daripada yang betul. Dan kita tengok semula terjemahan ayat. Dan ayat ini ayat ini surah As-Saffat ni walaupun nampak panjang tapi sebenarnya dia pendek-pendek, sedap dibaca. Selain surah Yasin, surah As-Saffat ni paling bagus dibaca jika menghadapi jin yang degil. Okey, sekarang kita masuk fadilat ayat untuk meruqyah. Selain ayat kursi, ayat surah As-Saffat ni ayat 1 hingga 10 pun biasa dibaca terhadap jin yang degil. Sebab ini surah As-Saffat ayat 1 hingga 10 ni adalah di dalam kategori ayat-ayat azab. Dibaca ini jin boleh terazab. Kalau sesiapa baca jin ketawa, bermakna yang membaca tu belum berupa pengalaman. Bukan kerana dia tidak pengalaman, itulah jin ketawa kan, tidak. Kadang-kadang yang tidak pengalaman, maksud saya ini sebenarnya jin itu ada situasinya, jin itu sakit tapi dia main psikologi. Jin ini pakar psikologi. Jin yang zalim ini, setan ini pandai berbohong. Tengok siapa kepintaran psikologi mereka, yaitu datuk mereka iblis mempengaruhi Nabi Adam untuk makan buah khuldi. Sehingga kita manusia terpaksa turun ke bumi daripada surga. Jadi mereka ini pakar psikologi. Jadi bila pakar psikologi, kadang-kadang mereka kesakitan tapi mereka ketawa supaya peruqyah muda, peruqyah yang kurang pengalaman takut, risau, gemetar, tidak confident. Kenapa baca surah As-Saffat ini macam tidak kesan, dia ketawa lagi, dia ikut lagi baca. Begitu juga ayat kursi. Kita baca, dia ketawakan kita. Dia kata tajwid tidak betul dan dia ikut dia baca ayat kursi. Dan apabila kita tidak confident, tidak yakin, bermakna bukanlah perawat berpengalaman itu. Sebab perawat berpengalaman tahu apa yang perlu dibuat dan tahu macam mana menangani situasi begitu. Jadi ini ayat sesuai dibaca untuk jin yang degil. Ataupun ayat ini juga biasa dibaca untuk meruqyah rumah, mendinding tempat kediaman, premis perniagaan. Bagaimana cara-caranya? Saya nasihatkan selalulah pergi ke channel Coach Kamarul Miftahus Salam. Karena banyak video-video, terutama video-video itu video-video pendek. Ada video panjang tapi ada video-video pendek mengajar berbagai cara meruqyah orang, cara kedudukan meruqyah, cara meruqyah rumah. Macam-macam ada. Tepuk dada tanya selera. Kalau malas nak belajar, malas nak menonton, salahkan diri sendiri. Jadi banyak ilmu-ilmu sekarang ni banyak boleh diakses. Tinggal sejak
kita. Yang penting jangan pergi belajar atau buang masa menonton ilmu yang palsu, ilmu yang dicampur aduk. Sudah banyak sekarang channel tentang ilmu ruqyah, masih lagi tekan tengok ilmu reiki, masih lagi tekan ilmu law of attraction, masih lagi tekan tengok ilmu yoga. Sedangkan kalau nak ilmu yang selaras dengan Islam, yang kita yakin tidak bercanggah dengan Islam, ilmu ruqyah syariah lah. Dan ada yang dalam grup posting, sekarang ni akhir zaman, bila-bila masa mungkin Imam Mahdi akan muncul, Dajjal akan muncul. Apa persediaan kita? Senapang, pistol, itu boleh mencegah Dajjal dan Yakjud Makjud dari menyerang kita. Tidak. Yang diajar agama yang boleh melindungi kita adalah berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang diajar Nabi dan juga membaca ayat-ayat Al-Quran. Malah ada hadis Nabi mengatakan, jika ingin terhindar daripada serangan, daripada fitnah Dajjal, baca 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Itu adalah sebagian daripada ruqyah. Membaca ayat-ayat Quran. Untuk selain daripada merawat diri yang sudah sakit, tapi sebelum sakit, untuk mendinding diri, itu pun sebagian daripada ilmu ruqyah. Jadi belajarlah kalau takut sekarang akhir zaman, belajarlah ilmu ruqyah. Jangan bertangguh. Sebab kalau saya meninggal dunia, guru-guru lain ruqyah meninggal dunia. Dari mana kita nak belajar? Tengok video saya, tapi tempat siapa kita bertanya. So, dua tokoh kita yang kita amat sayangi dan hormati, yang pelopor dalam dunia rawatan Islam di Malaysia ini, pun sudah meninggal dunia. Ustaz Harundin, Ustaz Ismail Kamus. Dan ada hadis Nabi mengatakan di akhir zaman, tokoh-tokoh agama ini, ulama-ulama, tidak akan lagi Allah ganti. Kalau dah meninggal, meninggallah. Tidak akan. Kalau wujud pun, ustaz yang bergaduh, ustaz bergaduh sesama sendiri, berdebat sesama sendiri, bukan memberi ilmu kepada orang awam, mencerahkan pemikiran supaya faham, tapi menjadikan lagi orang-orang Islam, orang-orang awam jadi bingung lagi, keliru. Kita tahu sekarang kita masuk akhir zaman, lakukanlah sesuatu, belajarlah, dan belajarlah ilmu agama antara ada ilmu ruqyah. Inilah yang akan membantu kita menghadapi Dajjal. Jadi inilah antara dia yang surah As-Saffat ini penting sekiranya kita menghadapi jin zalim. Seterusnya surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32. Oh, ini ayat cantik. Saya suka ayat ini. Semualah ayat-ayat dalam ayat-ayat ruqyah ini saya suka. Tapi antara dia ini, sebab ini banyak pengalaman-pengalaman manis saya apabila membaca ayat ini. Ayat ini, surah Al-Ahqaf, ayat 29 hingga 32, ini juga kalau sebagian ulama-ulama, sebagian pakar ruqyah mengatakan ayat ini termasuk dalam kelompok ayat-ayat azab. Kita baca, jin boleh terazab. Sesuai dibaca dengan apabila menghadapi jin zalim. Cuma perlu ada pengalaman bila menghadapi jin zalim. Bila kita baca jin zalim teriak-teriak kesakitan, lepas itu kita tidak tahu apa nak buat, susah juga. Jadi belajarlah dengan perawat peruqyah yang berpengalaman. Kalau boleh ikut mereka, tengok macam mana mereka merawat peruqyah. Belajar di lapangan, baru tahu sekiranya berlaku begini apa perlu dibuat, sekiranya berlaku begitu apa dibuat. Dan ayat ini, cantiknya ayat ini, sebelum kita pergi kepada fadilatnya untuk meruqyah, kita tadabbur dulu ayat ini dengan melihat tema ayat ini.
Ayat ini temanya adalah berdakwah kepada kaum jin. Intipati dan pengajaran ayat pula ialah ayat ini mengajar cara berdakwah menggunakan pendekatan targhib dan tarhib. Kalau tidak tahu apa itu targhib dan tarhib, coba ulang kaji baca nota-nota yang disampaikan di grup Telegram Rawatan Islam atau tengok video kuliah online yang lalu, mungkin di sana ada diterangkan. Itulah penting kenapa kita kena rajin hadir kuliah supaya kita faham. Kita faham sebab kuliah yang kita sampaikan dalam grup kita ini kita berkait-kait. Kita ajar dulu asas-asas untuk mudah kefahaman, apakah maksud ruqyah, kita ajar yang asas, lepas tu naik advance level sampai sekarang kita bincang lebih mendalam, lebih khusus tentang ayat ruqyah. Jadi kalau tidak hadir kuliah yang lalu macam ini, apabila kita jelaskan ayat ini adalah cara berdakwah menggunakan perkataan targhib dan tarhib. Terus nanti ada soalan, apa itu targhib dan tarhib? Sedangkan pernah sudah dihuraikan, dijelaskan perkara ini. Tapi kalau ingin bertanya lagi, boleh bertanya, tidak masalah. Yang penting rajinlah datang kuliah. Kalau ada miss tu kita pahamlah, kalau ada urusan kerja, miss kelas. Tapi sebaik-baiknya rajinlah hadir kuliah. Okey, untuk tadabbur ini kita tengok balik ayat, makna ayat. Dalam kelompok ayat ni Allah mengatakan, ayat 29 tu Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dan ingatlah ketika kami, iaitu Allah, hadapkan serombongan jin kepadamu, kepada Nabi Muhammad yang mendengarkan Al-Quran. Nabi Muhammad baca Al-Quran, ada jin hadir, datang dan dengar. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan ayat Quran itu, lalu mereka berkata, diamlah kamu. Sebab mereka ramai, ada masa kagum dengan bacaan itu, jadi berbisik-bisik, jadi ada di antara jin itu mengatakan, kamu diam, kita dengar ayat Quran yang dibaca ini. Setelah selesai pembacaan ayat Quran itu, mereka kembali kepada kaumnya dan memberi peringatan kepada kaumnya. Siapa baca tafsir surah Al-Ahqaf ni boleh menyentuh perasaan. Sebab kaum jin-jin ini yang datang ni adalah leaders. Ketua-ketua jin datang, lepas itu mereka balik kepada kaum mereka, mereka jadi pendakwah kepada kaum mereka, mereka ajar agama Islam, inilah agama yang betul. Inilah antara pelopor pendakwah di kalangan jin. Dan kalau kita baca sirah, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat, jin-jin yang ada kelompok ni semua telah meninggal dunia. Yang ada waris mereka, anak-anak mereka, murid-murid mereka yang ada sampai sekarang. Mereka telah meninggal. Dan inilah yang ketua-ketua mereka, pendakwah, ustaz-ustaz mereka yang awal belajar agama Islam dengan ayat Quran dan pergi kepada kabilah. Jin ni ada kabilah. Macam kita kan ada negara-negara, ada Amerika, ada Malaysia, ada Indonesia. Jadi mereka ni ada kabilah-kabilah, mereka ada kampung-kampung, ada pemerintahan mereka, ada raja mereka, mereka balik ke tempat masing-masing mengajar agama Islam. Inilah antara nenek moyang jin yang awal beriman pada zaman Nabi. Dan mereka kembali kepada kaum mereka dan mengajar. Dan apa mereka kata? Dan mereka ini umur panjang. Jadi kita lihat ayat 30. Mereka berkata kepada kaum mereka, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan sesudah Musa. Ada yang hidup tu pada zaman Musa lagi. Sampai Nabi Muhammad
lahir jadi nabi, mereka masih hidup. Dan mereka katakan, ini kitab Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan sudah Nabi Musa. Dulu Nabi Musa ada kitabnya, kitab Taurat. Sekarang inilah Nabi Muhammad, inilah Nabi dan ada kitabnya Al-Quran. Dia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab Taurat, kitab Injil yang betul, yang belum kena korupsi, yang belum diubah suai. Dan mereka katakan, kitab Al-Quran ini memimpin kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ada disebut di situ. Sebelumnya, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Al-Fatihah dikatakan ibu kepada surah-surah Al-Quran? Sebab Al-Fatihah ini meringkaskan, summary, meringkaskan intipati ayat-ayat Al-Quran, surah-surah yang lain. Dalam Al-Fatihah ada menyebut, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dalam surah ini pun ada disebutkan bahwa Al-Quran itu memimpin kepada jalan yang lurus. Cantik makna ayat ini, boleh menyentuh perasaan. Dan bukan perasaan manusia saja, boleh menyentuh perasaan jin. Nanti saya huraikan waktu tajuk fadilat ayat ini untuk ruqyah. Seterusnya ayat 31. Ketua-ketua jin ini mengatakan, hai kaum kami, terimalah seruan atau ajaran orang yang menyuruh kepada Allah, yaitu ajaran Nabi Muhammad, dan berimanlah kepadanya. Nescaya Allah, maknanya berimannya itu sepatutnya adalah beriman kepada Nabi Muhammad, maksudnya percayalah ajarannya. Sebab apa akan berlaku kesannya? Nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Tema memohon ampun, dosa diampunkan sering muncul di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan seterusnya, ayat seterusnya, dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyuruh kepada Allah, artinya siapa? Jin, manusia, tidak terima ajaran Nabi Muhammad, apa kesannya? Maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi ini. Tidak ada dapat melarikan diri dari azab Allah. Dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Dia ada pelindung. Pelindungnya namanya Taghut. Yaitu yang kita sudah tadabbur pada ayat 256 dan 257. Yaitu ayat selepas ayat kursi. Yaitu Taghut. Tapi Taghut itu bukan pelindung yang kuat. Taghut itu pun juga adalah makhluk yang kalah oleh Allah. Allah adalah pencipta. Yang lain semua makhluk. Jadi tidak ada baginya pelindung. Pelindung mutlak adalah Allah. Dan Allah ini adalah pelindung kita orang Muslim yang beriman. Allah telah bagi tahu ini di dalam ayat kursi dan 2 surah selepasnya. Ada dalam ayat itu yang kita tadabbur sebelum ini bahwa Allah adalah wali, adalah pelindung kepada orang Islam yang memberikan cahaya kepada kita. Jadi siapa yang menentang ajaran Nabi Muhammad tidak ada pelindung. Dia boleh kena azab. Dan Allah jelaskan mereka itu di dalam kesesatan yang nyata. Ketua-ketua jin bila dengar Nabi Muhammad SAW membaca ayat Quran, mereka terharu, tersentuh hati mereka. Mereka balik kepada kaum mereka mengajar. Ini ajaran yang betul. Marilah kita beriman. Ini ajaran kitab ini, kitab Al-Quran adalah kitab yang dibawa, yang muncul selepas Nabi Musa. Sedangkan mereka percaya kepada kenabian Nabi Musa. Bila kita dengar ini, mereka percaya. Percaya kepada Nabi Muhammad SAW, percaya kepada Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, daripada ini, keistimewaan ayat ini,
ayatnya cukup menarik. Para peruqyah Syekh Wahid Abdul Salam Bali dan peruqyah-peruqyah lain mengatakan ayat ini dalam kelompok ayat azab. Kita baca jin akan rasa terazab. Tapi kita lihat tadi makna ayat-ayat tadi. Ayat-ayat tadi adalah juga dakwah. Esa, nenek moyang jin-jin. Yang pertama, yang awal beriman belajar daripada Nabi Muhammad SAW, dan mereka balik kepada kampung mereka, ajar penduduk di kampung mereka, jin-jin lain, bahwa ini ajaran yang benar, Islam. Apabila kita baca ayat ini dengan niat dakwah, jin yang merasuk boleh menitis air mata, boleh menangis melalui orang yang dia rasuk lah. Orang yang dia rasuk itu akan tidak agresif, mula-mula dia agresif, lepas tu dia tidak agresif, dia baring ke duduk dengan tenang, air mata akan keluar dari mata dia. Dan pengalaman saya baca ayat ni, bila saya baca dengan niat dakwah, saya huraikan lagi sedikit makna ayat ni kepada jin yang merasuk. Dan saya akan baca lembut. Nah, kalau kita niat, kita mengazab, kita akan baca keras. Mungkin dengan taranum ros. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Tapi apabila kita ingin berdakwah dengan jin yang merasuk, kita kata, nenek moyang kamu dulu dengar ayat Quran. Mereka dapat hidayah. Mereka jadi pendakwah, berdakwah lagi kepada bangsa kamu yang lain. Jadi kenapa kamu tidak ikut nenek moyang kamu yang beriman? Kita pun baca dan berikanlah terjemahan ayat ini kepada jin yang merasuk. Kita baca dengan lembut. Mungkin kita baca dengan taranum bayati, dengan taranum jiharka. Kalau yang pandai taranum lah. Saya sendiri tidak pandai taranum. Tapi kita baca lembutlah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Menitis air mata jin itu. Daripada dia kasar, degil, tiba-tiba dia mungkin boleh beritahu dia ingin masuk Islam. Dia ingin bertaubat. Inilah cantiknya ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat ruqyah ini. Jadi ayat ini, surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32, ia boleh jadi dibaca sebagai ayat azab, tapi ia juga boleh jika kita berniat menjadi ayat untuk berdakwah. Dan kalau kita tengok ayat ini, ada beberapa ayat yang menceritakan tentang jin. Antaranya ayat 29 dan hingga 32 surah Al-Ahqaf. Surah Al-Jin pun menceritakan berkaitan dengan jin. Dan ini dua kita boleh baca. Untuk tujuan dakwah pun boleh. Sebab maknanya cantik. Maknanya memang menyebut berkenaan dengan jin. Kita ringkaskan. Terusnya kita pergi. Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman pun menceritakan berkenaan dengan jin. Ini pun kita boleh baca dengan niat azab. Jin akan terazab. Tapi kita boleh niat dakwah untuk berdakwah kepada jin. Jin boleh tersentuh hatinya. Dia boleh masuk Islam. Ini pun memang ada menyebut tentang jin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jin. Wahai jamaah jin dan manusia. Dalam surah ini Allah menyebut jin dan manusia.
jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Allah cabar, lintaslah kalau boleh. Tapi Allah bagi tahu, kamu tidak akan menembus kecuali dengan kekuatan. Dan kita tidak akan ada kekuatan kecuali kekuatan yang diberikan kepada Allah. Kita boleh, itu yang Superman itu cuma cerita fiction, rekaan. Coba kita manusia, boleh kita terbang melimpasi langit sampai ke Marikh, ke planet-planet lain, boleh? Tidak. Kalau kita mau ke bulan pun, ke ruang udara langit, kita kena buat roket. Roket yang memiliki kekuatan untuk menolak naik ke atas. Dan dari macam mana kita dapat roket? Daripada Allah juga. Allah yang bagi ilmu untuk kita boleh mencipta roket tersebut. Dan seterusnya, ayat seterusnya Allah katakan, maka nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu, tapi Allah bertanya sebagai memberi kita untuk merenung. Dia sebut, wahai jin, wahai manusia, Allah tanya suatu soalan ini untuk kita renungkan. Maka nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Udara nih Allah yang bagi, makanan Allah yang bagi, rezeki Allah yang bagi, kesehatan Allah yang bagi. Allah tarik sedikit rahmat, tiba-tiba kita sakit, sudah kita mengeluh. Tapi udara nih, ada Allah yang minta kita bayar udara yang kita hirup ini, sedangkan kita perlu udara. Jadi nikmat mana yang kamu dustakan? Kalau jin, dia dengar ini ayat, dia akui jin-jin yang berilmu, yang paham. Jangan jin bodoh lah. Jin bodoh dalam surah jin ada di keterangan. Jin bodoh ni lain sikit dia punya cara pemikiran. Tapi jin yang pintar, jin yang beriman, berilmu, mereka tidak akan nafikan. Mereka katakan memang ini dari Allah. Nikmat ni dari Allah. Nikmat ni dari Allah. Itulah ayat ini boleh dijadikan ayat berdakwah kepada jin. Dan juga ayat ini ayat azab. Sebab kalau kita lihat makna ayat 35. Kepada kamu, maksudnya jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembakau, maka kamu tidak akan dapat menyelamatkan diri daripadanya. Kalau Allah timpa kita nyalaan api dan cairan tembakau, terutama di akhirat nanti, di neraka, tidak ada tempat kita melarikan diri. Habis kita terbakar, habis kita kena siram cairan tembaga. Sakit kita rasa, melecur, kulit kita, isi kita, Allah tumbuhkan lagi balik. Kulit dan isi seperti biasa, curahkan lagi air tembaga kepada kita. Bagi kita minum lagi air tembaga. Bagaimana rasanya? Dan berulang-berulang. Selama, kalau kita kena masuk penjara neraka selama 1000 tahun, 1000 tahun berulang-ulang kita kena azab. Lalu Allah tanya lagi semula, mana nikmat kamu, mana nikmat Tuhan kamu yang kamu dustakan? Jin bila dengar nih, yang jin berakal fikiran, dia akui nikmat-nikmat Allah. Dia jadi takut dengan ayat ini. Jadi ini ayat azab dan juga ayat yang boleh untuk berdakwah. Jadi ayat ini, tema ayat, mungkin kita akan berhenti pada ayat ini. Kita akan, yang ayat lain kita akan sambung pada sesi akan datang. Mungkin kita akan datang yang sesi terakhir, seri terakhir, sebab akan dekat habis sudah ayat ini. Untuk sesi akan datang insya Allah boleh kita habiskan. Sebab lepas ini surah Ar-Rahman, ada surah Al-Asir, ada surah Al-Jin, lepas tu Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi untuk ini kita akan tamatkan di sini supaya kita boleh buka untuk sesi soal jawab. Oke, tema kepada surah Ar-Rahman ini ayat 33 hingga 36. Tema ayat adalah berdakwah kepada manusia dan jin. Jangan asik nak berlawan siap. Baca ruqyah, jin muncul yang bersembunyi tiba-tiba muncul merasuk sakit, bawa berlawan, bawa cabar mencabar, bawa bertumbuk, bawa jurus menjurus.
Tidak. Yang lagi bagus berdakwah kepada mereka. Kita berdakwah kepada manusia, kita juga berdakwah kepada jin. Berdakwah kalau mereka bukan Islam, berdakwah mereka masuk Islam. Tengok berapa banyak pendakwah pergi ke negara barat berdakwah. Berdakwah kepada penyanyi yang bertatu Sinead O'Connor. Beberapa tahun, 4 tahun enggak sebelum dia meninggal dunia tahun ini, dia masuk Islam, dapat hidayah. Dan banyak lagi berdakwah pada orang Jepun. Apa yang berlaku pula pada masyarakat Islam, sebagian kita pula terpengaruh dengan budaya luar, bukan budaya Islam. Orang bukan Islam masuk Islam, kita pergi, ada tu jadi syirik, ada tu jadi murtad. Bagus-bagus diajar Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Muhammad pesuruh Allah. Tiba-tiba ada yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Allah. Allah adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak diperanakan dan tidak beranak. Nabi Muhammad tidak ada kemaluan. Ramai ikut. Sebab sudah terminum air pukau mungkin. Orang luar negara, Sinead O'Connor, orang yang ikut MMA, bertatu, masuk Islam, tengok Khabib Islam juara MMA, mereka pun masuk Islam sebab tengok akhlak dia bagus. Kita pula orang Islam pergi ikut ajaran sesat. Ya, jadi kita ambil pelajaran daripada ayat-ayat Quran ni. Contohnya surah Ar-Rahman ayat 33 hingga 36. Tema ayat ini adalah berdakwah. Berdakwah kepada manusia dan berdakwah kepada jin. Intipati dan pengajaran ayat pula ialah ayat ini mengajar cara berdakwah. Yaitu, itu ada salah ejaan, nanti saya perbetulkan. Yaitu menggunakan persoalan yang jelas jawapannya. Seperti Allah tanya, nikmat mana yang Tuhan kamu yang kamu dustakan? Soalan itu jawabannya jelas. Semua di dunia ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya, kepada manusia, kepada jin. Nah, udara ini tidak payah bayar. Kalau Allah tarik nikmat udara ini, mati kita semua penduduk bumi ini. Sebab kita perlukan udara. Allah bagi nikmat kekayaan sedikit, tidak pun kaya jutawan, bagi duit. Ada kita berderma, ada kita sedekah. Tidak, kita pelukik, kita jadi takai jering. Kita nak orang sejak bagi kita duit, tapi kita tidak hargai usaha orang untuk pergi derma. Macam-macam kita boleh bagi dia. Kita boleh derma ke tabung Palestin. Kita boleh derma kepada, katakan kita ikut grup persatuan ke grup rawatan Islam ke apa. Kita derma supaya grup ada duit untuk berkembang. Tapi kita tidak, yang kita ingin semua percuma. Kita ingin orang sejak bagi kita duit. Kita tidak ingin terlibat dalam dakwah. Jadi dalam ayat-ayat kita belajar dengan ayat Al-Quran, kita tadabbur. Macam contohnya dalam ayat ini, kan dia mengajar berdakwah, mengajar cara berdakwah dengan kita timbulkan satu persoalan yang jelas jawapannya. Gitu. Jadi fadilat ayat pula, ayat ini boleh dibaca dengan niat berdakwah kepada jin. Selepas baca ayat tersebut, boleh berdakwah dengan mengajak jin yang merasuk untuk kembali kepada Allah dan mengajak mereka merenungkan kekuatan dan keperkasaan Allah. Jangan terkejut apabila membaca ayat ini dan berdakwah kepada jin, lalu jin melalui pesakit yang dirasukinya meneteskan air mata dan berkata, saya ingin masuk Islam. Dan betapa besarnya, lebih cantik, lebih bagus apabila jin bertaubat, jin insaf, yang kafir masuk Islam. Dia masuk Islam, daripada dakwah kita dapat pahala yang besar. Orang lain berdakwah kepada manusia untuk masuk Islam. Kita berdakwah kepada jin masuk Islam. Apabila jin itu insaf masuk Islam, ataupun dia sebelum ini dia jin muslim yang jahil,
dia belajar agama atau jin kafir masuk Islam, dia berdakwah di kalangan jin yang kita tidak tahu. Sebab itu alam mereka, itu urusan mereka. Dia berdakwah dengan 10, 20, 100, 1000 jin. Daripada jin yang kita bawa masuk Islam, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Sebab dari kita, pahala amal jariah. Kita yang mengajar mereka tentang Islam. Yang jin yang asal tu, yang berdakwah. Dan apabila kita berdakwah kepada jin yang merasuk, yang mengganggu pesakit, apabila dia masuk Islam, dia akan keluar dari tubuh pesakit secara sukarela. Tidak payah kita paksa-paksa. Tidak payah kita menjurus, cabar-mencabar. Jin itu akan sukarela keluar. Dan ada masanya kita sendiri, manusia boleh menetes air mata. Dia menangis, dia memohon maaf. Dia bagi tahu perawat, dia bagi tahu keluarga, dia memohon maaf kepada keluarga yang pesakit. Dia bagi tahu perawat, apabila saya keluar dari tubuh pesakit ini, beritahu dia saya meminta maaf atas kesilapan saya, kezaliman saya selama ini. Saya mohon maaf. Saya akan keluarlah dan saya akan jadi pendakwah. Dan kita boleh tahu jin yang pembohong, menyamar masuk Islam. Sebab apa berlaku minggu depan, bulan depan kita ruqyah, muncul lagi balik jin tu ketawa-ketawa. Tapi jin yang jujur masuk Islam, dia tidak akan kembali lagi, dia berdakwah. Kadang-kadang apa berlaku, pesakit ini ada banyak gangguan jin. Tiba-tiba kita minggu depan, bulan depan kita sesi, kita follow up ruqyah, muncul lagi jin lain. Tapi bukan jin yang dulu. Jin lain, itu jin pun nak masuk Islam. Dia kata jin yang dulu kita dakwah tu dia sudah masuk Islam, dia berdakwah kepada dia untuk masuk Islam. Dan dia tertarik untuk masuk Islam. Dia pun ingin masuk Islam. Dan dia bagi tahu kita, jin yang dulu tu kirim salam, dia tidak lagi akan masuk ke tubuh pesakit sebab dia telah berjanji, dia sudah insaf, dia tahu salim masuk ke tubuh pesakit. Dia kirim salam, dia dakwah kepada jin yang baru lagi tu, yang lain yang masih mengganggu pesakit, sebab mungkin pesakit ada jin saka, jin sihir dan sebagainya, ingin masuk Islam. Betapa cantik cara itu. Meruqyah dengan kaidah dakwah, meruqyah dengan pendekatan cinta, berbanding berlawan, berjurus-jurus, bercabar pandangan mata dan sebagainya. Jadi kita akan mungkin berhenti setakat ini. Selepas ini kita akan mungkin pada siri akan datang minggu depan, insya-Allah minggu depan kita boleh habiskan sudah tadabbur ayat Quran ni sebab dia tidak lama lagi habis. Minggu depan kita akan bermula tadabbur dengan surah Al-Asyr ayat 21 hingga 24. Jadi untuk malam ini kita berhenti setakat ini. Semoga biarlah kita tidak terlalu cepat tapi kita dapat hayati pengajaran ayat-ayat, dan apabila nanti kita baca ayat-ayat Quran ini, kita boleh baca dengan khusyuk, dengan bacaan khusyuk sebab kita dapat fahami makna dia. Moga-moga jin yang mengganggu pesakit itu pun tersentuh hati mereka. Mereka ingin masuk Islam, mereka ingin bertaubat, lebih senang jin itu keluar dari tubuh pesakit tanpa paksaan. Jadi tolong tutup mic. Jadi untuk ini saya akan tutup slide untuk kita sesi kedua soal jawab. Jadi untuk malam ini setakat itu dulu tadabbur ayat-ayat ruqyah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada peserta pada malam ini dan boleh sebarkan ajar kepada rakan-rakan lain, saudara-saudara lain tentang ayat-ayat ruqyah ini dan maksud dia. Supaya lepas ini apabila kita baca ayat-ayat ruqyah, kita akan lebih yakin dan kita boleh baca, kita boleh memberi kesan kepada jin yang mengganggu, menginsafkan dia. Jadi setakat itu saja untuk sesi kuliah tadabbur ayat-ayat ruqyah pada malam ini, dan saya untuk sesi kedua soal jawab saya serahkan kepada Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okay, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar. So insya-Allah kuliah mengenai tadabbur ayat ruqyah akan bersambung lagi pada minggu depan.
tadabbur ayat ruqyah ni dia memang sangat penting. Ini yang akan membezakan bagaimana bacaan daripada orang awam dan juga bacaan daripada perawat. So sebelum ni juga memang benda-benda macam ni penting. Kita sebagai perawat tidak semestinya nak kena menghafal tafsir ayat ataupun maksud ayat yang kita baca. Tapi kita cukup untuk kita faham akan dia punya intipati dia, fadilat dia, kafiat dia dan sebagainya tu. Bila kita bacakan ayat ruqyah tu, kita faham ayat itu untuk apa. So sebenarnya dari segi tafsir ayat secara umum juga, bila setiap ayat tu akan menjadi panduan bagi kita dalam usaha dakwah dan juga buat rawatan ruqyah. So biasanya ayat yang memberikan peringatan tu akan menjadi satu point dialog kita untuk berdakwah kepada jin-jin tersebutlah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, nikmat yang mana yang kamu hendak dustakan. So ini adalah poin yang penting juga semasa kita buat rawatan ruqyah, memberi peringatan kepada bangsa jin. Nikmat mana yang kamu nak dustakan? Kenapa kamu masih angkuh dan sombong lagi, wahai makhluk jin, wahai tukang sihir? Ini sebahagian yang kita boleh gunakan lah. Okey, kita buka kepada sesi soal jawab. Masa dah pukul 10.50. Yang mana yang ada soalan boleh bertanyakan secara type juga boleh, ataupun nak bertanya secara langsung juga boleh. Terpulang boleh. Kita buka kepada sesi soal jawab. Ada soalan? Mungkin para peserta terharu sampai nak tanya soalan pun terlupa sudah. Okey. Silakan fikir-fikir apa soalan yang ingin ditanya. Nak cakap secara direct juga boleh. Boleh on mic, boleh angkat tangan. Okey. Contoh tanda angkat tangan. Sinar. Okey, kemudian boleh terus bertanya soalan secara langsung, ataupun kalau segan boleh dia terus type saja soalan. Tak ada soalan malam ni? Sunyi malam ni? Semua faham malam ni? Saudara Yusuf pun malam ni tiada soalan. Selalunya ada soalan, Saudara Yusuf. Semua terlalu sedih mungkin dengar. Helmi Jawahari. Assalamualaikum Ustaz Sinar. Saya Helmi dari Penyung, Sabah. Saya belajar praktikal. Belajar praktikal daripada siapa tu? Okay. Ayat tu tergantung. Belajar praktikal daripada pusat rawatan mana ke, apa ke, nak share pengalaman ke, apa ke. Jika ada soalan, bagaimana? Okey, alhamdulillah kita ada soalan. Okey, soalan daripada Zubir Hasan, bagaimana cara merawat atau menasihat mendakwah jin saka berdamping yang mengganggu salah seorang cucunya, yang mana proses rawatan syar'i dari perawat, jin tersebut mahu kembali barangnya berupa sanggul yang telah lama hilang dan tak dijumpai. Kalau kes-kes yang macam ni, ini lebih kepada skill bercakap, skill dakwah. Kita kena terangkan kepada dia barang tu dah hilang dan sebagainya. Yang kita boleh buat, kita putuskan perjanjian dengan barang tersebut secara gaib. So biasanya kalau dia kata ada barang yang menjadi perjanjian dia tu, barang tu pun dah tak ada,
kita boleh putuskan pula perjanjian dia dengan barang-barang tersebut melalui bacaan ayat-ayat ruqyah. So biasanya pada saat ini kita boleh baca ayat pembatas sihir, 3 ayat pembatas sihir untuk memutuskan ikatan dengan sanggul yang dah hilang tu, ataupun boleh juga ayat afahasibtum. Ataupun ayat afahasibtum dibacakan, kemudian kita juga boleh mengisyaratkan tiup, tiup secara jauh. Niat kita nak ditiupkan kepada sanggul yang hilang tu supaya terputus ikatan perjanjian antara jin tersebut dan sanggul tersebut. Biasanya boleh buat macam tu. Okay? Tapi biasanya ni lebih kepada dakwah kita kepada jin tersebut bahawa barang yang menjadi objek perjanjian dia, buku tu sudah pun hilang. Dah tak tahu ada kat mana. So ni lebih kepada cara kita nak berdakwah, cara kita nak slow talk dengan jin tersebut tu bagaimana. Okay. Selain tu boleh guna kaedah yang saya cakap tadi lah. Okay. Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Okey, tambahan dari saya. Pertama, jawapan Coach itu saya setuju dan itu juga begitu juga cara saya seperti secara umum seperti yang Coach beritahu tadi, yang nasihatkan tadi. Tambahan daripada saya ada pengalaman perkara-perkara seperti ini. Dan Coach pun saya yakin ada pengalaman. Cara dia seperti yang Coach ajar tadi, untuk yang kalau lebih perincian, lebih baik sesiapa yang berminat ilmu ruqyah ini, kalau tinggal berdekatan, macam berdekat di Pahang, baik datang jumpa Coach. Kalau ada kursus yang Coach Kamarul buat, hadir, dan sekiranya memang tinggal dekat, selalulah menziarahi Coach, ziarahi silaturahim, dan juga tengok macam mana Coach meruqyah pesakit. Kalau Coach perlu outstation, mungkin offer bawa kereta untuk bawa Coach supaya Coach boleh berehat dalam kereta. Kita yang pandu kereta tu bawa Coach pergi, mungkin dia ada orang dari Selangor, dari Perak panggil, dan tengok macam mana Coach buat rawatan. Jadi tambahan lagi daripada saya, yang jin yang saka yang mengatakan dia dari susuk sanggul lah, daripada keris lah, dan keris tu pula dah hilang, susuk sanggul dah hilang. Biasanya jin-jin ini dia mungkin dia banyak kategori, tapi yang kebiasaannya mungkin ada 2 kategori. Satu, jin itu agak jahil, kurang ilmu pengetahuan. Jadi kita bimbinglah, kita nasihati dia tentang perkara susuk sanggul itu dah tak ada. Dia bebas. Bila dia masuk Islam, dia faham Islam, dia bebas. Dia tidak memerlukan lagi susuk sanggul tu, dia tidak memerlukan keris tu. Kita kata boleh berdoa kepada Allah, minta Allah berikan dia rumah yang baru. Tidak perlu lagi dia berdampingan dengan keris, dengan susuk sanggul. Dan ada pula yang kedua kategori, jin itu berlakon. Jin itu dia saja buat cerita susuk sanggul yang hilang, keris yang hilang, sebab dia nak bertebiat, dia nak buang tebiat, dia nak permain-mainkan perawat itu, sebab sebenarnya dia tidak ingin keluar lagi, tidak ingin meninggalkan pesakit, sebab dia sebenarnya jin asyik, dia masih jatuh cinta dengan pesakit. Jadi kita kena pandai ilmu dakwah ni, dialog, untuk, dan kita kiranya kita rasa jin itu sebenarnya dia pandai keluar nih, dia jin dewasa, dia cuma buat cerita. Jadi kita dakwah dia, mungkin kita ada agak dia ni jin asyik, kita dakwalah, kamu jin, semoga kamu dapat jodoh kamu mestilah sebangsa jin sendiri, bukan dengan bangsa kamu. Macam dulu jodoh, saya pernah berdakwah kepada jin, saya kata kamu suka saudara saya ni yang dirasuk ni seorang perempuan, saudara saya. Saya kata, kalaulah bapak dia kepada perempuan ni, terimalah kamu jadi menantu dia. Buatlah majlis bersanding. Orang akan heran, mana pengantin perempuan nampak duduk, tapi duduk yang kursi sebelah dia kosong. Bila orang tanya mana pengantin lelaki, ada tu duduk, cuma dia jin, kita tidak nampak. Kan jadi masalah, saya kata. Dan orang di dalam rumah itu pun ketawa, dan jin yang merasuk tu pun tersenyum. Dengan ada gurauan sikit, tetapi ada dakwah di sebalik gurauan tu. Jadi akhirnya pujuk, jin asyik itu pun setuju untuk keluar.
Jadi itulah secara ringkas tambahan daripada saya, tapi saya setuju apa yang coach beritahu, begitu juga cara saya, dakwah itu penting. Saya serahkan semula kepada coach. Silakan coach. Okey, yang saya nak tambah sikit lagi juga. Yang paling mustahak kadang-kadang jin tu sengaja bagi tahu yang dia ikatan dia sanggul tu dah hilang sebab dia menjadikan sanggul tadi sebagai alasan untuk tidak mahu berpisah, untuk tidak mahu berputus dengan perjanjian tadilah. Dia sengaja nak menyusahkan kita. So yang mana yang mungkin perawat-perawat baru mungkin dia akan paksalah keluarga tadi untuk cari juga sanggul tu kat mana, kan menjadi satu masalah nak mencari. So jangan bimbang, Islam ni suatu perkara yang mudah, insya-Allah kita akan mudah saja. Okey, seterusnya Hilmi Johari nak belajar praktikal dengan Ustaz Sinar. Bab ni kena terus berhubung terus dengan Ustaz Sinar saja. Okey. Soalan daripada Faizal. Assalamualaikum Ustaz Sinar. Saya nak tanya macam mana cara-cara nak buang jin saka dari tuan dia. Okey, apa juga masalah penyakit gangguan jin? Rawatan yang paling utama adalah terapi bacaan ayat-ayat ruqyah. Okey, buat rawatan ruqyah. Cuma nanti di sepanjang rawatan ruqyah tu biasanya perawat akan selang-selikan dengan dakwah-dakwah merupakan peringatan untuk batalkan perjanjian. Biasanya juga sepanjang sesi rawatan tu juga kalau yang melibatkan masalah saka, saya akan membacakan ikrar-ikrar untuk membatalkan perjanjian, memutuskan perjanjian. Malah kalau buat rawatan dengan saya, di awal permulaan rawatan, sebelum start rawatan lagi, saya dah membacakan doa-doa ikrar nak putuskan perjanjian-perjanjian saka, nak hancurkan ikatan-ikatan sihir, nak pecahkan, nak putuskan buhul-buhul sihir. Biasanya sebelum saya mulakan bacaan sesi ruqyah tu pun saya dah mula dah memperkukuhkan niat, memperbetulkan niat untuk membatalkan sihir atau untuk memutuskan perjanjian jin saka. So perkara tersebut akan dilakukan oleh perawat sepanjang sesi rawatan ruqyah bercampur dengan ikrar pemutus saka dan juga dakwah-dakwah untuk memutuskan perjanjian, tinggalkan keluarga tersebut dan sebagainya. So cara dia tak ada cara lain, memang kena buat rawatan ruqyah. Okey, insya-Allah. Itu jawapan. Ustaz Sinar nak tambah? Terima kasih coach. Jawapan daripada saya untuk soalan ni ialah jika saudara Faizal atau sesiapa peserta atau peminat ruqyah jika tinggal di Semenanjung Malaysia, jawapan saya selalulah ziarah Coach Kamarul Azli. Tidak pun hadir khusus dia secara rasmi, itu lebih baik kalau hadir khusus dia secara rasmi. Tapi tidak pun selalu ziarah dia waktu di tempat rawatan dia dan tengoklah macam mana dia meruqyah depan mata. Dan bila ziarah tu bawalah ni buah tangan, buah-buahan ke untuk ni senang hatikan guru. Kita kena belajar adab guru, senangkan hati guru, dan moga-moga dengan kita hadir ziarah Coach Kamarul, kita lihat dia merawat, kita ziarah sekali-sekala tetapi ilmu yang kita akan dapat banyak. Itulah keberkatan ilmu. Jadi itulah tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Ya. Okay. Assalamualaikum Tuan Ustaz dan Tuan Kamarul. Ada perawat yang berdakwah dan dapat mengajak jin keluar serta nasihat agar jin yang keluar pergi ke masjid sekitar Mekah dan Madinah untuk taubat dan belajar masjid. Adakah ini dibenarkan atau tak? Sebab saya sudah belajar cukup dakwah dan ajak keluar daripada tubuh badan sakit. Sebenarnya kita nak suruh jin tu pergi ke mana-mana tu tak jadi masalah pun. Sebab kalau tuan nak berdakwah sahaja, suruh keluar juga pun tak ada masalah. Cuma nanti pasti Tuan Azam akan berjumpa dengan situasi-situasi yang jin tadi tak tahu nak pergi mana. Sebab bila dia keluar daripada tubuh badan pesakit, nanti dia bimbang. Tok Bomoh tadi akan panggil dia semula untuk seksa dia semula.
So kalau yang kes-kes demikian, biasanya saya akan berdakwah kepada jin tersebut, pergilah ke masjid yang berdekatan, kerana di masjid yang berdekatan tu biasanya akan ada jin-jin Islam, akan ada keluarga jin-jin Islam yang lain di sekitar masjid. Dia boleh duduk belajar agama Islam bersama keluarga jin tersebut dan juga mendapatkan bantuan daripada jin-jin Islam yang lain. Cuma biasanya saya tak adalah nak mengspesifikkan mesti nak hantar dia ke masjid di Mekah ataupun Madinah. Biasanya saya bagi dia nasihat untuk pergi masjid yang berdekatan. Kalau dengan pusat rawatan saya akan suruh dia pergi ke masjid yang kat depan tu sahaja, masjid putih yang dekat dengan pusat rawatan saya, supaya kat sana dia boleh bercampur dengan keluarga jin Islam yang lain, belajar agama dengan jin Islam yang lain, mendengar nasihat-nasihat ataupun kuliah-kuliah di masjid tersebut. Kita beritahu aja kat macam tu aja. Mendalamilah ilmu Al-Quran, mendalamilah agama Islam di masjid tu melalui kuliah-kuliah dan ceramah-ceramah. Saya tak ada masalah, kita boleh suruh dia pergi. Kita bukan pindahkan dia pergi. Kita menasihatkan jin tersebut untuk pergi ke masjid tersebut. Jangan salah faham. Saya tak pindahkan jin tersebut daripada tubuh badan pesakit ke masjid tu. Kita berdakwah kepada dia, engkau keluar daripada tubuh badan pesakit ni. Dan kadang-kadang dia jawab, dia tak tahu nak pergi mana. Maka kita bagi cadangan kat dia. Saya menasihatkan kamu untuk pergi dekat masjid depan tu. Dekat masjid depan tu ada keluarga jin-jin Islam yang lain. Boleh belajar agama Islam bersama dengan mereka. Boleh belajar Al-Quran, dengar kuliah. Dan juga kamu boleh minta tolong dengan keluarga jin Islam tersebut untuk bantu kamu. Takut Tok Bomoh tadi panggil kamu ataupun seru kamu semula. Gitu. Bukan kita pindahkan dia. Kita menasihatkan dia untuk pergi duduk di masjid. Okey. Ustaz Sinar nak tambah? Terima kasih Coach. Tambahan daripada saya, pertama saya setuju dengan jawapan Coach, sangat cantik. Jawapan Coach tu saya setuju, begitulah juga jawapan saya, sangat cantik. Cuma tambahan daripada saya bahawa kita, kata kuncinya kita berdakwah kepada jin. Tetapi setiap perawat ni ada pengalaman masing-masing dan situasi berbeza. Ada kita jumpa jin garang, ada jumpa jin kanak-kanak, ada jumpa jin asyik, jatuh cinta. Jadi cara dakwanya akan berbeza-beza sedikit daripada satu situasi ke satu situasi. Jadi kalaulah kita berdakwah dan ajak jin itu keluar dari tubuh, jin itu kata dia bukan Islam, dia masuk, dia ingin mengucap 2 kalimat syahadat dan dia ingin keluar, alhamdulillah, cukuplah. Tapi kalau jin itu muncul lagi berbagai pertanyaan, berbagai masalah dia beritahu, kalau kita sekadar dakwah lepas tu suruh keluar dia tidak keluar, jadi apa berlaku? Kalau dia kata saya tak dapat keluar, saya terikatlah dengan susuk tanggul, atau dia kata saya takutlah di luar tu ada jin nak pukul saya. Jadi adakah kita katakan okey, bye-bye, saya jalan dulu, saya cukup saja dengan dakwah dan ajak keluar, tapi kalau jin tak keluar, saya yang keluar dari rumah sakit lah. Jadi setiap perawat dia kena motif utama dia agar jin itu keluar. Dengan sukarela itu lebih baik. Jadi kita kena cari jalan untuk berdakwah, dan teknik-teknik berdakwah tu setiap ada orang perawat berbeza, dan antara yang panduan diberi oleh Coach Kamarul. Begitu dia cara dia. Macam saya bagi satu contoh pengalaman saya. Ini bukan yang pasal keluar-keluar pergi ke masjid tu, saya pun ada lakukan seperti yang Coach ajar tu, dan saya tidak akan ulang lah sebab seperti yang Coach ajar. Tapi satu lagi pengalaman berbeza, jin itu jin kanak-kanak. Dia remaja. Ditanya, dia kata umur dia remaja dan gayanya pun jin remaja. Dia katakan dia ditinggalkan oleh ibu bapa dia. Apa sebab saya pun tak tahu kenapa ibu bapa tinggal dia. Mungkin muka dia hodoh ke apa, cacat. Jadi di pujuk-pujuk dia keluar, dia tidak tahu di mana keluar. Jadi apa yang kita nak, pesakit tu sedar, sembuh kan. Jadi apa saya buat, saya dapat idea, dapat ilham. Okey, saya kata kepada jin itu, nakkah kamu sekiranya saya berdoa kepada Allah, jika ada jin yang soleh, suami isteri, jin yang soleh, ambil kamu sebagai anak angkat. Dia kata nak. Jadi saya baca Al-Quran, baca Qul Huwallahu Ahad, berdoa kepada Allah, ya Allah,
sekiranya jin ini berkata benar, ya Allah datangkanlah jin suami isteri yang soleh soleha yang sanggup ambil jin ini jadi anak angkat. Lepas tu apa berlaku, dan bukan saya berdoa, saya baca ayat Quran untuk menarik jin masuk ke tubuh pesakit. Tidak. Saya cuma berdoa, lepas tu jin yang memang telah merasuk pesakit tu dia senyum. Dia senyum, dia kata ada dia nampak dua jin, lelaki perempuan. Dan saya kata kepada yang jin merasuk tu, adakah jin itu jin ingin ambil kamu sebagai anak angkat? Iya, dia kata. Jadi kamu ikutlah jin ini, semoga jin ini yang jin soleh ajar kamu tentang agama Islam, kamu ikutlah dia. Kamu dah dapat, Allah dah makbulkan doa, kamu dah dapat ibu bapa angkat yang soleh jin. Dan akhirnya jin itu keluar dengan sukarela, pesakit pun sedar. Itu sebagai contoh tambahan daripada saya. Dan kalau nak belajar ni kena ziarah Coach Kamarul, tengok dia selalu meruqyah macam mana. Jadi itu saja tambahan daripada saya untuk soalan ni, dan saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Okey, soalan daripada Jabrullah ni masih tak clear. Bolehkah panggil jin untuk berunding dengan jin yang jauh? Panggil jin dalam badan pesakit dan suruh jin berunding dengan jin di tempat lain. Kenapa nak libatkan jin di tempat lain pula? Kita merawat pesakit tersebut, kita berdakwah dan bercakap dengan jin dalam badan pesakit tu sahaja. Dan bukan semua kes pesakit tu mesti berdialog. Kes-kes berdialog ni sangat-sangat terpencil. Kebanyakannya bila kita ruqyah hanyalah muntah dan sendawa sahaja. Sangat-sangat jarang yang jumpa kes-kes berdialog ni. Bukan setiap kali 10 orang pesakit kita rawat, 10 orang berdialog. So soalan tu saya tak nampak relevan dia. Kita skip saja. Ustaz Sina tak tahulah, soalan ni memang saya tak faham. Okay. Saya agak faham ni. Sebab ini kesinambungan daripada soalan di grup, iaitu tentang yang menurun mediumisasi. Dia ada kaitan. Dia begini. Sebab saya rasa ni Jabrullah ni dia ada belajar ilmu-ilmu rawatan ni. Cuma sekarang dia nak belajar tapis. Mana satu ruqyah syariah selaras dengan syariah, mana satu ilmu rawatan yang campur aduk yang sebaiknya ditinggalkan. Begini. Ruqyah syariah simple. Kita berdoa kepada Allah untuk sembuhkan pesakit, untuk keluarkan pesakit. Lepas tu Allah nanti bagi ilham kepada kita, kalau ada berdialog lah, untuk kita berdialog dengan jin merasuk. Yang perawat yang terlalu fokus kepada berdialog dengan jin, minta pertolongan jin ni, dia belum, kalau dikatakan taekwondo ke karate, dia belum black belt. Dia rasa dia black belt, tapi dia belum black belt. Dia mungkin baru tali pinggang kuning ke hijau. Dia sebab dia terpengaruh dengan kata-kata jin itu, yang kebanyakan jin bohong. Jin itu yang muncul masuk, dia kata, oh ada jin lain, jin sihir kah di sana di sini. Terus dia kata, oh kamu panggil dia, atau kamu pergi runding jin itu untuk jangan lagi dia hantar sihir dan sebagainya. Sedangkan tak perlu, sebab kemungkinan besar jin itu berbohong. Kalau yang perlu kita baca ayat Quran, kita berdoa kepada Allah direct. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan. Jin lain tidak perlu menolong kita. Tidak ada daya kekuatan kecuali Allah. Cukuplah Allah yang menolong kita. Jadi belajarlah, tinggalkanlah ilmu-ilmu yang berdialog dengan jin, suruh jin pergi ambil tu benda barang sihir di tempat lain, suruh jin tu berdialog. Tidak perlu. Kita dakwah saja jin yang ada muncul merasuk pesakit cukup, dan berdoalah kepada Allah. Itu saya. Tidak perlulah ada medium orang tengah, jin jadi orang tengah. Itu tambahan daripada saya serahkan semua. Kalau itu maksudnya, terus terang, saya memang tak suka jin berdialog. Okey, kita nak baca ayat ruqyah, baca sampai habis, selesai, cukup. Okey. Kalau jin yang berdialog ni biasanya akan ambil masa yang panjang. Sejam tak selesai, 2 jam tak selesai. Saya satu malam ada 5, 6, 7, 8 orang nak buat rawatan. So saya memang tak suka layan dialog-dialog ni. Okay. So kita beri peringatan kepada dia, kita dakwah kepada dia, suruh dia keluar. Tanpa perlu dia nak reply dialog kita. Okay. Daripada Hilmi Johari, Assalamualaikum Ustaz Sinar, saya di Kuala Penyu Sabah nak berhubung dengan Ustaz Sinar, hubungi saja di Telegram. Di Telegram tu tak perlu ada nombor telefon. Boleh hubungi JPM saja Ustaz Sinar di Telegram. Nanti baru Ustaz Sinar akan bagi nombor telefon kemudian. Okey.
Soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz Sinar dan Coach. Adakah kita boleh mempercayai kata-kata jin bahawa dia tak boleh keluar dari badan kerana tidak tahu atau tidak jumpa jalan keluar? Ini juga lebih kepada kemahiran kita merawat, kemahiran berdialog. Okay. Ada kes yang memang jin tak tahu jalan keluar. Okay. Dia tak tahu, dia jahil dan sebagainya. Ada juga kes jin pura-pura tidak tahu dan tak mahu keluar. Dia bagi alasan tak tahu jalan, tak tahu nak keluar. So kat sini kemahiran kita berdialog. So antara dialog yang penting, dia pandai masuk, pandailah dia keluar. Macam mana waktu dia masuk dulu, dia masuk ikut jalan mana, jalan yang dia masuk tu jugalah akan menjadi jalan keluar dia. So ini lebih kepada kemahiran dia. So biasanya saya bab ni saya tegas. Kalau dia kata dia tak jumpa jalan keluar, then macam mana engkau nak jumpa? Okay? Macam mana engkau masuk? Engkau masuk ikut jalan mana? Jalan mana engkau masuk, jalan itulah juga balik engkau kena keluar. Dia lebih kepada yang dia kata tak jumpa ni lebih kepada helah sahaja. Okay? Helah dia untuk bermain-main, nak berdialog, helah dia untuk mencari alasan untuk tidak mahu keluar. Kita sebab tu kalau dalam sesi rawatan dengan saya, perawat akan bagi tahu secara jelas. Okey, aku akan azan, kamu ada 2 jalan untuk keluar. Sama ada melalui jari-jari kaki dia ataupun kamu boleh keluar melalui muntah dia, melalui mulut dia. Kamu naik daripada perut, naik ke dada, naik ke leher dan naik ke mulut dia dan muntahkan keluar ke mulut dia. Kalau dia tak tahu jalan keluar, kita sebagai perawat, kita yang kena bagi cadangan dia untuk keluar melalui mulut ataupun melalui jari-jari kaki. Jangan sesekali minta jin tadi keluar ikut suka dia. Bimbang jadi mudarat. Nanti kalau jin tu keluar ikut mata atau ikut telinga, bimbang kepada mudarat sebab jin ni hawa dia panas. Nanti kalau dia keluar melalui mata, takut-takut bimbang berlaku kerosakan saraf di mata. Keluar melalui telinga, takut pecah gendang telinga ataupun rosak saraf-saraf telinga. Kita yang bagi nasihat kepada dia, kita yang bagi jalan kepada dia. Aku akan azan sekarang, kamu keluar ikut jari-jari kaki dia ataupun kamu boleh muntahkan keluar melalui mulut dia. Ini jawapan daripada saya. Tak Sinar nak tambah? Terima kasih Coach. Saya ingin menambah soalan saudara Zaki Isa. Pertama, jawapan saya sama juga seperti Coach Kamarul. Saya setuju dengan jawapan Coach Kamarul. Tambahan daripada saya adalah seperti berikut. Seperti yang Coach Kamarul, ini adalah kesambungan daripada jawapan Coach Kamarul. Seperti yang Coach Kamarul cakap, ada tuh dia cuma berlakon. Dia sengaja buat untuk kasih delay. Dia sebenarnya tidak mau pergi, berbagai alasan dia bagi. Itu peruqyah berpengalaman, dia boleh dapat tahu tuh daripada dia tengok berbagai faktor. Kedua yang saya ingin tambah ini yaitu ada situasi memang jin itu tidak dapat keluar, antaranya jin itu sebenarnya jin kanak-kanak atau jin remaja. Jin tersesat termasuk dari hutan, dia cuma umur remaja atau kanak-kanak. Cara dia, kalau cara saya macam mana yang saya tahu setelah berdialog yang hati saya pun terasa yang dia ni memang kanak-kanak. So gaya dia pun kanak-kanak. Yang sakit ni orang umur 50 tahun. Apabila kerasukan dia gaya kanak-kanak. Dia bergaya kanak-kanak, ingin bermain dan sebagainya. Dan biasanya saya tanya, kamu umur berapa tahun? Sama ada dia jawab terus atau kadang-kadang seperti kanak-kanak jawab macam-macam jawaban, dia tidak jawab straight to the point. Jadi kalau dia jawab, dia katakan dia umur 500 tahun. Dia kata, dan saya akan tanya kepada dia, itu umur jin. Kalau umur dinisbahkan dengan umur manusia, sebenarnya kamu umur berapa? Kalau dikira dengan kiraan umur manusia. Dia kata, saya umur 13 tahun. Rupa-rupanya bila dia 13 tahun, contohnya kalau dia 13 tahun ke atau dia 9 tahun, jadi dia mungkin betul-betul dia jin kanak-kanak kalau umur 7 tahun di padang perumahan pun dia boleh sesat. Jadi kita akan bantu dia untuk keluar, dan bantu dia keluar seperti yang diajar oleh Coach Kamarul Azli.
antaranya azan, antaranya baca beberapa ayat dalam surah Yasin, dan untuk itu itu perincian dia mungkin di majlis-majlis ilmu akan datang, kuliah akan datang, ataupun jumpa Coach Kamarul Azli berguru berdepan dengan dia. Sebab setiap situasi mungkin akan berbeza. Tapi secara umumnya azan, dan kalau saya selain azan baca beberapa ayat awal dalam surah Yasin. Itu saya tambahan daripada saya. Teruskan Coach. Alhamdulillah. So far saya rasa itu saja soalan untuk pada malam ni. Kita pun boleh tutuplah soalan. Okey, ada soalan terakhir. Soalan terakhir insya-Allah. Okey, Ustaz. Kejap. Assalamualaikum Ustaz dan Coach. Jika kita meruqyah pesakit, kita membaca ayat-ayat ruqyah tersebut melalui buku nota berbanding dengan membaca ayat secara hafalan. Adakah keberkesanannya berbeza? Sudah semestinya lah berbeza, sebab bila kita dah hafal, ayat ruqyah tu dah ada memang di dalam dada kita. Kalau kita baca nak buat air penawar, lebih afdal baca, tengok buku, tengok nota. Sebab kalau nak meruqyah pesakit, kita bimbang. Kalau semasa kita ruqyah, pesakit tadi kerasukan. Mana nak pegang buku, mana nak pegang pesakit untuk handle kerasukan. Sebab tu dalam kelas-kelas saya menasihatkan baca yang apa yang kita hafal. Tak semestinya mesti nak kena baca 20 ayat ruqyah yang saya ajar. Okay? Tapi kita baca yang mana yang kita hafal. Kalau kita memang hafal Al-Fatihah dan ayat kursi, ulang-ulanglah sahaja ayat kursi itu. Mungkin boleh baca Al-Fatihah 11 kali, ayat kursi 11 kali. Lebih baik kita membaca apa yang kita hafal berbanding dengan tengok buku. Tapi kalaulah kita merawat secara tim, merawat secara berkumpulan, ada 3 orang ataupun 2 orang, tak ada masalah. Seorang tukang baca, boleh buka buku, buka nota, buka telefon untuk baca ayat ruqyah. Manakala seorang lagi rakan mungkin boleh fokus dalam teknik-teknik nak tepuk, nak picit, nak gosok, nak usap dan sebagainya. So ini lebih kepada kemahiran untuk merawat. Okay, kemahiran untuk merawat ni perlu belajar secara berdepan. Bila kita terang secara oral ni, secara lisan ni memang agak susah faham. So kita just imagine, kita nak baca ayat ruqyah kepada pesakit sambil nak pegang pesakit, sambil nak tepuk-tepuk pesakit, sambil nak picit-picit di leher pesakit, nak picit-picit di jari kaki dan sebagainya tu. So boleh kita nilaikan sendiri macam mana kita nak membaca sambil melihat, sambil picit dan sebagainya. Kalau hanya sekadar nak fokus bacaan sahaja, boleh, tak ada masalah. Nak buat air jampi penawar saja, boleh. Cuma macam saya cakap tadi, andai kata pesakit tadi kerasukan, so mana nak baca, mana nak buka buku, mana nak pegang buku. Dia akan menjadi kelang kabut nanti. So kalau kata kita sekali lagi, kita merawat dalam bentuk tim, ada 3-4 orang tim, meruqyah secara ramai-ramai, perawat ada 4 orang. Okay, seorang boleh ditugaskan untuk fokus kepada bacaan. Lagi 3 lebih kepada macam mana nak bantu selesaikan si pesakit. Itu cara saya lah. Okay, Ustaz Sinar nak tambah? Tak dengar Ustaz Sinar. Terima kasih Coach. Okey, saya ingin menambah. Pertama, saya setuju dengan jawapan Coach. Itu juga jawapan saya. Tambahan daripada saya adalah sekiranya soalan tu bertanya keberkesanan berbeza, sekiranya berbeza tu maksudnya sekiranya baca daripada hafalan lebih kuat kesannya kepada pesakit, pesakit akan lebih cepat sembuh berbanding dengan baca di buku, maka sebenarnya hafalan bukanlah faktor menentukan pesakit lebih cepat sembuh. Jin akan lebih cepat muncul jika kita baca dari hafalan berbanding buku. Kalau itulah dimaksudkan, tidak. Yang lebih memberi kesan adalah khusyuk membaca, ikhlas membaca, faham apa yang secara umum makna ayat-ayat yang kita baca, tadabbur. Tetapi kalau maksud dia yang seperti yang Coach terangkan tadi, okey, saya tambahan daripada saya ceritakan sedikit tentang cara saya.
cara saya hafal ayat-ayat ruqyah, tetapi apabila saya meruqyah, kebiasaannya saya bawa buku dan baca buku. Sebab cara saya, permulaan saya tidak akan sentuh pesakit. Saya tak akan pegang pesakit, sebab waktu pesakit masih normal, saya baca daripada buku. Terutama kalau pesakit itu seorang wanita yang cantik, manis, molek, cute, miut, comel. Jadi saya baca buku, saya tunduk, saya tidak tengok pesakit itu, saya baca buku. Tetapi apabila pesakit kerasukan, terutama kerasukan agresif, atau saya mulai dah nak pegang, nak sentuh dengan sarung tangan, nak sentuh kepalanya atau berguna rotan, nak sentuh di belakangnya, waktu itu saya akan letak buku di meja atau di kerusi. Saya tidak lagi baca melalui buku, saya baca secara hafalan, sebab tangan saya perlu bekerja, boleh memegang, menyentuh, memegang kayu, menyentuh kepala dengan memakai sarung tangan. Jadi begitu cara saya. Jadi kalau sekadar keberkesanan dari segi efektif, lebih cepat sembuh, lebih cepat kerasukan, hafalan dengan baca di buku tidak ada perbezaan besar. Tetapi dari segi memudah untuk meruqyah, memang kalau hafal lagi mudah untuk kita meruqyah. Itu saya tambahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah. Terima kasih atas respon dan soalan daripada semua peserta. Alhamdulillah. So saya rasa itu saja soalan dan kuliah untuk malam ni. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar sebagai kata-kata penutup sebelum saya tutup majlis. Terima kasih Coach. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, penyertaan beberapa minggu ini balik kepada ramai, lebih daripada 20, malah lebih daripada 30 penyertaan. Sebelum ni ada yang kurang daripada 20, malah hampir-hampir mungkin berbelas pun tidak ada, tu yang mungkin 13 saja. Jadi kita harap kita dapat konsisten, istiqamah, penyertaan yang ramai, dan itu yang kita bersyukur, dan semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi manfaat kepada para peserta. Sebab apa yang kami sampaikan ni ilmu yang kami belajar, yang daripada guru, berdepan dengan guru, daripada kursus, daripada baca buku, ilmu ni, dan kami ajar ni ilmu yang dengan kefahaman. Jadi semoga bermanfaat. Ilmu yang kami ajar ni kalau di tempat lain adalah kursus-kursus berbayar, boleh sampai berpuluh, beratus ringgit. Kami buat masa sekarang lah, dalam tahun ni kami berikan secara percuma. Jadi semoga manfaatkanlah, hadir, belajar. Dan semoga ada keberkatan dengan majlis ilmu kita ni. Kita ajar sedikit-sedikit, tetapi peserta dapat kefahaman yang banyak, yang mendalam. Dan sekali lagi, seperti biasa, saya memohon maaf, kami pihak admin, pihak penceramah dan panel, memohon maaf sekiranya kami ada berlaku kesilapan, terkasar bahasa, tersilap kata, sebab kami insan biasa, tidak maksum, kami juga melakukan kesilapan. Mana yang kami sedar kesilapan kami cuba perbetulkan pada kuliah-kuliah akan datang. Jadi dengan itu saya ucapkan berbanyak terima kasih. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita ini kepada semua yang hadir. Dengan ini saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okay, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Sekali lagi saya mengingatkan bahawa kuliah online kita ni adalah percuma, namun kami sangat mengalu-alukan sumbangan-sumbangan hadiah infak daripada tuan-puan kepada kami sebagai salah satu sedikit sumber ekonomi yang boleh kami gunakan untuk upgradekan nota-nota, upgradekan peralatan untuk online dan sebagainya. Okey. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan saya. InsyaAllah setakat ini saja kuliah pada malam ini. Saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanallah. Assalamualaikum. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Okey, alhamdulillah, sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan insya-Allah. Boleh lihat group dah semua.